perkara dia adalah surah Makiyah yang paling besar. Okey, kalau nak tahu apa tu Makiyah, mudah dia begini. Tolong catat ya. Okey, surah Makiyah adalah surah yang turun sebelum hijrah. Okay, surah Makiyah adalah surah yang turun sebelum hijrah. Kena pegang macam tu sampai bila-bila. Surah yang turun sebelum hijrah. Maknanya hampir 13 tahun waktu Nabi dan sebelum Nabi berhijrah, turunlah surah-surah ini. Maknanya surah Al-An'am ini adalah surah yang turun sebelum Nabi berhijrah pergi ke bumi Madinah. Ada apa dengan surah Makiyah ni? Kenapa kena tahu surah Makiyah, surah yang turun sebelum hijrah? Jawapan dia mudah saja. Kalau tuan-tuan buka 165 ayat dalam surah Al-An'am, surah Makiyah. Sebab tu penting ilmu Makiyah Madaniyah ni. Surah Makiyah, surah yang turun sebelum hijrah seperti Al-An'am, dia akan berkisarkan kepada 3 rukun iman yang besar. Makna erti kata lain, surah Makiyah, surah yang menceritakan tentang perkara-perkara akidah. Kena faham macam tu. Sebab tu kalau tuan buka di surah Makiyah, tuan tak baca lagi ayat dia pun tuan-tuan dah boleh tangkap dah. Tuan-tuan boleh tahu dah. Oh, ni surah Makiyah. Surah Makiyah ni mesti cerita tentang perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Kena faham begitu. Lepas tu pula, surah Makiyah adalah surah yang ceritakan tentang 3 rukun iman dalam bab akidah tersebut. Kalau baca je surah Makiyah, contoh nanti kalau tuan ada waktu, tuan baca 165 ayat surah Al-An'am, tuan akan dapati ada 3 topik besar. Cerita tentang akidah. Nombor 1, mesti ayat itu ada cerita tentang tauhid. Mesti ada cerita tentang Allah. Sebab dia surah yang turun sebelum hijrah. Yang kedua adalah surah itu mesti ada cerita tentang Nabi-Nabi ataupun cerita tentang kerasulan. Dan yang ketiga, surah Makiyah mesti ada cerita tentang hari kiamat. Cerita tentang hari kiamat. 3 perkara ini ada pada surah-surah Makiyah. Tetap buka lah walaupun tak baca lagi 165 ayat. Kan? So, kita kena faham macam tu. Sebab nak tunggu belajar ayat 1, ayat 2, ayat 3 nak sampai 165 ayat, jadi akan makan waktu yang panjang. Walaupun kita kata memanglah kena sabar, tetapi kenapa kita tak menggunakan teknik memahami tentang ilmu Makiyah Madaniyah? Itu sangat penting. Maknanya tuan-tuan apabila buka di surah Al-An'am, tuan-tuan sudah tahu dah, aku buka surah Al-An'am ni, dia adalah surah Makiyah, bermakna Allah nak cerita kepada aku. Ini saya bahasakan aku untuk lebih dekat kita baca Quran. Sebab kita baca Quran kerana kita nak ambil pengajaran, betul tak? Bukan nak baca saja. Tapi macam mana nak ambil pengajaran? Kalau buka surah Makiyah, surah Al-An'am contohnya, kita akan dapati bahawa aku buka surah Al-An'am ni, Allah Ta'ala nak suruh, Allah Ta'ala nak mantap kalau iman kita, nak mantapkan kepercayaan kita pasal ketauhidan, nak mantapkan kita tentang kerasulan, nak mantapkan kita tentang hari kiamat. Kenapa? Kerana dia adalah surah Makiyah. Lepas tu pula, lepas tuan-tuan tahu maklumat tersebut, apa kaitan tentang Al-An'am? Itu isu dia. Al-An'am, kalau kita tengok terjemahan, dia adalah cerita tentang haiwan ternakan. Haiwan ternakan. Apa kaitan haiwan ternakan dalam perkara akidah? Tuan nampak tak saya sebut tadi? Kenapa saya sebut dulu Al-An'am adalah surah paling utama bagi surah-surah Makiyah? Kemudian kita buka nama surah Al-An'am. Kita lanjutkan. Tuan-tuan dan puan ya. Kita kembali kepada pengisian kita. Begini ya. Kita baca surah Al-An'am. Kita sekarang nak baca surah Al-An'am. Al-An'am tu apa? Haiwan ternakan. Haiwan ternakan.
haiwan ternakan, apa related dia? Apa kaitan dia dengan surah yang cerita tentang Allah, cerita tentang Rasul, cerita hari kiamat? Maksudnya, haiwan ternakan, dia ada kaitan tentang isu akidah. Okey, itu tanda dapat dari dia punya isu penting dia. Apa kaitan haiwan ternakan dengan isu akidah? Okey, sebab tu penting tuan-tuan, apabila tuan dapat sedikit maklumat tu, kita akan gali lagi. Jadi daripada situ, kita akan dapat mengetahui tentang surah Al-An'am. Kita tak dapat dah dia punya kaitan. Al-An'am ada cerita pasal akidah. Okey, kat mana kaitan binatang ternakan dengan akidah? Ini kita akan cerita sebentar lagi. Baik tuan-tuan dan puan. Surah Al-An'am kita telah sebut pada minggu sebelum ni pun. Kita tak ingat ya, surah Al-An'am, nama dia Al-An'am tu, nama Al-An'am ini kita ya. Okey, surah Al-An'am, sekejap saya ada masukkan. Okey. Surah Al-An'am, nama surah Al-An'am itu sudah dikenali pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nama Al-An'am itu bukan dibuat sesuka hati oleh para sahabat ketika mana nak bukukan Quran ini, mereka namakan saja dia nama Al-An'am. Tak. Nama Al-An'am ni sudah dikenali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita baca dekat hadis kat depan ni, hadis riwayat Imam At-Tabrani, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas maksudnya sepupu Nabi, seorang yang pakar Quran, beliau sendiri telah mengenali, maknanya sahabat dulu telah tahu tentang nama Al-An'am itu, sehingga kan Ibnu Abbas kata apa? Dia kata surah Al-An'am ini diturunkan di Mekah pada malam hari secara keseluruhannya dengan dikelilingi oleh 7,000 malaikat sambil mengumandangkan tasbih. Hadis ini untuk membuktikan bahawa nama Al-An'am itu dijadikan sebagai surah adalah berdasarkan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama itu dibuat ataupun adalah istihadi saja, tak, dia adalah berdasarkan kepada wahyu, dan ini adalah buktinya. Seperti mana kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian kalau kita membelik tentang nama Al-An'am. Okey, Nabi yang memberikan nama itu adalah surah Al-An'am. Okey, ambil dari mana lagi? Maksudnya kalau kita nak tengok Al-An'am ini, bagaimana ia adalah nama yang diberikan oleh, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa nanti sekejap lagi. Kita akan sebut bahawa dalam surah Al-An'am memang ada ayat yang menggunakan perkataan Al-An'am. Okey, kita akan jumpa nanti pada ayat nombor 136. Nak cari perkataan Al-An'am, dia tak ada dekat depan-depan, dia ada dekat tengah-tengah, dia dah pergi kepada ke hujung dah, dia nak pergi ke belakang. Maksudnya dia taklah ke hujung, dia lepas pada tengah, ayat 136. Okey, nanti kita akan bincang tentang perkataan Al-An'am dalam suratul Al-An'am. Okey, kemudian kalau kita nak melihat kenapa surah itu Nabi SAW menamakan dia Al-An'am, kenapa surah itu dinamakan sebagai Al-An'am? Pertama, kita dah faham tadi, kita dah faham sumber penamaan surah itu adalah berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Itu kita kena pegang dulu, nombor satu. Yang kedua, kenapa surah itu dinamakan Al-An'am? Kenapa dinama Al-An'am? Okey, justifikasi dia, wajah tasmiyah dia, kenapa dinamakan Al-An'am? Kenapa surah itu dipilih untuk dinamakan Al-An'am? Okey, surah itu dinamakan Al-An'am. Kenapa dipilih nama Al-An'am? Kerana surah itu adalah satu-satunya surah yang banyak, yang paling terperinci cerita tentang Al-An'am. Jadi maksudnya, kenapa surah itu tak diletakkan nama lain? Okey, antara jawapan dia adalah kenapa dipilih nama Al-An'am? Kerana surah itu membincangkan tentang Al-An'am, binatang ternakan yang tak ada pada surah-surah yang lain. Surah lain tu ada juga sebut tentang Al-An'am, macam surah
Al-Hajj, suratul Nahli dan sebagainya. Tetapi tidak terperinci seperti mana dalam suratul Al-An'am. Okey, kena jelas kat situ. Okey, kemudian ada apa dengan Al-An'am ni? Apa perkara besar sangat dengan Al-An'am ini, haiwan ternakan ini? Okey, ingat tak tadi kita mula-mula kita kata apa? Oh, surah ni surah Makiyah, surah cerita pasal akidah. Oh, tentu ada kaitan binatang ternakan tu dengan akidah. Apa isu dia? Nak tahu isu dia adalah, okey, kita kena bacalah nanti pada ayat 136 pada perkataan Al-An'am. Okey, sebelum kita mencari jawapan, mencari rasional dia, munasabah dia, kenapa surah itu dinamakan Al-An'am, kita dah faham dah. Maksudnya kita nak lebih faham lagi apa kaitan, apa pentingnya Al-An'am yang Allah nak paparkan. Sebab tadi kita tahu penting, sebab diletakkan nama surah. Buka-buka dah jumpa nama surah. Jadi apabila dijadikan sesuatu nama, apabila letakkan jadi nama, tentulah ada sesuatu rahsia, ada sesuatu perkara pada nama tersebut. Itu dia antara tujuan besar kita belajar nama ni. Bukan sekadar nak tahu Al-An'am itu haiwan ternakan, tidak. Tetapi yang kita buat berisi pentingnya kita nak tahu bahawa ada apa dengan Al-An'am itu sehingga dijadikan sebagai nama. Ini kita akan ulas sekejap lagi, tapi sebelum tu saya terangkan sikit kan kenapa Al-An'am itu menjadi nama surah, dipilih namanya, kenapa dinamakan Al-An'am, tidak memilih nama lain. Kita faham surah yang paling banyak menyebut tentang Al-An'am. Okey, nak tahu maklumat detail dia, okey, dalam nota tu saya ada buat sedikit ringkasan dia. Contohnya dalam surah Al-An'am ada 6 kali disebut secara jelas tentang Al-An'am. Nanti kita cari Al-An'am sebanyak 6 kali jumpa dalam surah Al-An'am. Kemudian kalau nak tengok berapa ayat yang perincikan tentang Al-An'am, ada lebih kurang 15 ayat. Bermula ayat 136 sampailah ayat nombor 150. Ada 15 ayat. 136 sampai 150 cerita Al-An'am saja. Okey. Jadi disebabkan surah ini paling banyak memaparkan cerita tentang Al-An'am, maka dipilih ia menjadi nama surah. Tapi bukan kerana dia banyak sahaja menjadi nama surah justifikasi dia, tetapi ada sesuatu yang besar pada Al-An'am tersebut. Apa yang besar dia? Okey, tengok di depan nota tu saya ada nyatakan ayat 136. Saya tidak bawa semua ayat. Kita tak akan, sebab kita bukan belajar ayat by ayat dia. Kalau kita belajar ayat by ayat, kita kena belajarlah ayat 136, 137 sampai 150. Ini kita belajar nama saja untuk kita tahu rahsia kenapa, apa yang pentingnya mesej di sebalik nama Al-An'am itu. Maka kita kena buka lah ayat yang cerita tentang Al-An'am. Kalau kita buka ayat 136, kita jumpa perkataan Al-An'am di atas tu. Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'am. Kita jumpa tak perkataan Al-An'am kat situ? Kita jumpa kan? Saya dah kita tengok tulisan warna merah tu, wal an'ami wal an'am. Wal an'am. Allah kata wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban, sampai hujung ayat lah. Sampai hujung ayat. Okey. Daripada ayat 136 ni tentang perkataan Al-An'am jadi pula sebagai nama surah, tentu ada sesuatu yang besar pada Al-An'am itu. Kita baca terjemahan dia, kita akan jumpa. Allah Ta'ala cerita pada kita, Allah kata ayat 136 tentang surah Al-An'am, Allah kata, dan mereka memperuntukkan bagi Allah sebahagian daripada hasil tanaman dan binatang ternakan. Binatang ternakan itulah Al-An'am yang diciptakan itu. Kenapa saya gariskan diciptakan itu? Nak menunjukkan bahawa haiwan ternakan seperti unta, seperti lembu, seperti kambing, al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Okey, binatang ternakan ni siapa yang jadikan? Jawapannya adalah Allah jadikan. Sebab tu Allah kata yang diciptakan itu. Tetapi orang-orang yang di Mekah, orang-orang Mekah, orang Arab Mekah pada ketika itu, mereka buat apa dengan binatang ternakan tu? Ini
yang Allah sebut, dan mereka memperuntukkan bagi Allah sebahagian daripada hasil tanaman dan sebahagian daripada binatang ternakan yang diciptakan itu. Okey, mereka buat apa? Maksudnya orang Arab ni ketika berada di Mekah, nanti sebab tu di surah Makkiyah, kerjanya adalah untuk membetulkan akidah, memantapkan akidah. Apa kaitan dengan akidah dia? Allah kata orang Arab ni dulu, kalau mereka ada tanam tanaman buah ke apa sekalipun, dan kalau mereka ada haiwan, mereka telah bahagikan. Mereka telah asingkan. Ini tumbuh, ini adalah tanaman, ini adalah haiwan, mereka asingkan. Mereka peruntukkan untuk Allah. Untuk Allah tu maksud dia apa? Maksud dia untuk Allah ni mereka gunakan tanaman itu untuk beri orang makan macam tu, tolong orang susah, haiwan tu macam tu juga disembelih, dibahagikan daging-daging itu adalah untuk Allah. Jadi Allah kata lalu mereka dengan sangkaan mereka pandai-pandai je mereka kata apa? Contohnya kalau ni tanaman dan haiwan ternakan, mereka kata apa? Okey, haiwan ni untuk Allah dan haiwan ni untuk bahala kami. Tetap faham tak maksudnya? Maksudnya mereka ambil unta ke, lembu ke, kambing ke, mereka bahagikan dua. Begitu juga dengan tanam-tanaman, mereka bahagikan dua. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk bahala kami. Tetap faham tak maksud itu? Sebab tu penting memahami tentang perkataan Al-An'am itu. Maksud dia, mereka telah bahagikan untuk bahala. Untuk bahala tu apa? Kita tengok kan, kalau orang yang bukan Islam sampai sekarang kan, mereka ada letak buah-buah dekat tuan-tuan dia berikan makanan untuk tuan-tuan dia. Dan juga sebenarnya kalau zaman dulu, kalau kita baca tafsiran ayat, dia nak tahu cerita panjang dia, kena baca tafsiran ayat. Ibnu Abbas cerita zaman dulu mereka bahagikan haiwan-haiwan untuk bahala. Maksudnya mereka bagi kepada orang yang jaga bahala mereka. Kalau macam kita tengok kan di tokong, di kuil mana-mana kan, so yang sami-sami yang jaga, yang kalau kita orang Islam yang tok siap kan, yang buka masjid, yang jaga masjid tu kan, kalau mereka dulu, mereka ada tok siap dia juga. Dia ada penjaga bahala tu, yang bersihkan bahala tu, yang jaga. Maka mereka tu juga mendapat habuan daripada binatang-binatang dan ternakan tu. Nanti kita akan ulang lagi. Kita faham tak setakat ni? Maksudnya kalau kita baca ayat ni, ya Allah, rupanya mereka percaya Tuhan tu. Nampak tak? Kita faham macam tu. Mereka percaya Tuhan tu, maksudnya untuk Allah mereka buat apa? Mereka sedekahkan daging-daging tu, bagi kepada orang fakir miskin. Tapi ada sebahagiannya bagi dekat penjaga patung tu, kepada siapa-siapa yang beri kepada patung-patung itu. Kita lanjutkan lagi. Allah kata apa? Lepas tu Allah kata apa? Maka apa yang telah ditentukan untuk bahala mereka tidak sampai kepada Allah, manakala apa yang telah ditentukan untuk Allah sampai pula kepada bahala mereka. Okey, tetapi mungkin akan timbul kekonfusan dekat situ. Nak faham apa ni? Okey, tapi kita faham tadi, mereka rupa-rupanya di zaman Arab dulu di Mekah, mereka ada juga bahala. Mereka percaya kat Tuhan tu, tapi mereka juga ada bahala. Bahala dia tu dia panggil syirik. Dan ada apa dengan Al-An'am tu? Rupa-rupanya di sebalik nama Al-An'am itu, Allah nak tunjukkan, Allah nak paparkan kepada kita tentang di zaman Arab mereka bukan sekadar mengaku tentang Allah itu wujud, tetapi mereka juga telah buat syirik kepada Allah dengan mengadakan patung-patung bahala tu. Lepas tu pula patung-patung bahala tu mereka peruntukkan sebahagian daripada tanam-tanaman mereka untuk patung-patung itu, dan haiwan-haiwan ternakan tu juga untuk patung-patung itu. Lepas tu Allah kata, kita baca ayat tu kan, apa yang telah ditentukan untuk bahala mereka tak sampai kepada Allah, apa yang telah ditentukan untuk Allah sampai pula kepada bahala mereka. Okey, ayat ni kalau nak faham macam ni, cuba tengok gambar depan tu. Okey, cuba tengok yang saya dah buat diagram ringkasan dia. Maksudnya macam ni, kita faham dulu ayat dia. Okey, kita kena keluarkan isi penting dulu. Okey, kita belajar ayat 136 tadi kan, kita belajar. Kita faham macam ni, kita pecahkan. Okey, mereka
ambil tanam-tanaman, binatang ternakan sebagai untuk Allah. Sebagai untuk Allah ni kalau baca tafsiran maksudnya mereka sedekah, mereka tolong orang-orang susah, mereka bagi-bagilah kepada Allah tu, maksudnya buat memang macam sedekah, mereka sembelih, bagi daging kepada orang miskin, bantu dan sebagainya. Untuk makan-makanlah. Okey. Dan sebagai lain mereka buat khas untuk berhala. Dekat situ kita dah nampak dah. Orang Arab dulu mereka sudah menjadikan ada Tuhan lain selain daripada Allah dengan adanya bahala-bahala tu. Bukan setakat tu je. Mereka juga telah memandai-mandai mengatakan bahawa mereka telah pecahkan pula bahagian Allah, lepas tu bahagian untuk bahala. Okey, lepas tu pula kalau kita baca ayat tadi kan, ayat tadi kalau kita baca, kita tengok ayat dia, apa yang telah ditentukan untuk bahala mereka, maksudnya portion untuk bahala mereka tu tak sampai kepada Allah. Tak sampai kepada Allah tu maksudnya apa? Maksudnya macam ni, orang Arab musyrikin ni yang mereka bahagikan tanam-tanaman dengan haiwan dekat bahala tadi tu kan, mereka jaga cukup-cukup, mereka kira cukup-cukup. Kalau mereka sukat, contohnya kalau mereka sukat tu kan, kalau mereka timbanglah daging tu, mereka akan timbang betul-betul. Ingat tak, kan mereka bahagikan dua, satu untuk Allah, satu untuk haiwan, okay? untuk bahala. Tapi dalam dia nak bahagikan haiwan dia tu, waktu dia nak bahagikan untuk bahala-bahala kepada Tok Syed yang jaga tokong dia tu kan, yang jaga bahala-bahala dia kepada bahala dia tu, dia kira betul-betul. Kalau dia timbang, dia ketimbang bagi cukup. Memang dia jaga betul-betul. Jangan ada salah bahagi, jangan sampai tak cukup macam tu. Tetapi kalau kita baca ayat tadi tu, Allah kata, manakala apa yang telah ditentukan untuk Allah sampai pula kepada bahala mereka. Kita tulang sekali lagi. Manakala apa yang telah ditentukan oleh Allah sampai pula kepada bahala mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk bahagian untuk Allah tu, mereka ambil sambil lewa je. Tuan faham tak? Mereka culas. Mereka ambil sambil lewa je. Tuan faham tak? Maksudnya, waktu dia bahagi dekat bahala tu, cukup berkira, kena sempurna, jangan ada kurang. Tapi waktu dia bagi kepada Allah tu, mereka macam tak ambil kisah sangat. Sebab tu kita baca ayat tu, manakala apa yang telah ditentukan bahagian untuk Allah tu, sampai pula kat bahalanya. Sampai pula kepada bahala tu, maksud dia, yang bahagian Allah tu, kadang-kadang ambil sikit bagi kat bahala. Tetap faham tak? Maksudnya mereka curang di dalam membahagikan bahagian tadi tu. Kalau dekat bahala tu, betul-betul dia jaga. Okay, jangan sampai tersilap kira. Jangan sampai tersilap bahagi. Cukup-cukup. Tapi waktu bahagian untuk Allah tu, dia macam ambil sikit. Bahagilah dekat bahala. Maksudnya dia tidak jujur dan tidak, maksudnya mereka berlaku curang dekat situ. Bukan kita bukan, ayat ni bukanlah Allah Ta'ala sokong dalam perbuatan tu. Kita kena faham dulu cerita dia, lepas tu kita akan tengok nanti apa hikmah dia. Okay. Tadi kita kena faham dulu ayat dia. Ini sebenarnya kita belajar ayat juga ni. Kita belajar ayat juga, ayat 136 lah ni. Kita belajar ayat dia. Tapi ayat ini ada kaitan tentang nama surah itu. Okay, kita dah jelas sebab itu, kalau kita tengok pada ayat 136 tadi, maka mereka telah melakukan dua kesalahan besar. Yang ini saya ambil dalam tafsir Al-Nahar. Buya Hamka kata, ketika dia ulas ayat tu, dia kata ada dua kesalahan besar yang orang Arab buat ketika itu. Pertama, syirikkan Allah. Ini memang tak nafikan lagi. Kenapa syirikkan Allah? Kenapa perlu ada bahala? Kat situ isu dia pertama paling besar sekali. Kenapa perlu bahagikan haiwan tadi untuk bahala? Kenapa tak semua untuk Allah? Kenapa tak buat kerana Allah? Kenapa tak sembelih untuk semua orang Islam, bantu orang susah? Kenapa perlu ada bahala? Maksudnya, dekat situ pun kita faham tak? Mereka percaya tentang kewujudan Allah tu, dan mereka juga, tapi mereka mengadakan kesyirikan adanya bahala-bahala. Itu salah satu yang paling besar sekali. Yang kedua, mereka curang dalam pembahagian. Curang bahagian tu, kalau untuk Allah ni sambil lewa saja
bahkan kalau ulama tafsir kata, ketika ulama tafsir, contohnya Ibn Abbas, ketika mengulas tentang ayat ni, dia bagi contoh, dia kata kalau macam pokok-pokok buah-buahan tu yang mereka tanam, kalau lah mereka kata okey, 10 pokok yang belah kanan tu nanti kita akan bagi untuk orang susah makan, contoh tu 10 pokok tu. Okey, mereka dah bagi kan, tiba-tiba kalau ada buah jatuh ke daripada tangkai sebagainya, mereka ambil yang buah jatuh tu bagi pula untuk berhala tu. Faham tak maksud dia? Sepatutnya tak kira lah jatuh ke tak jatuh ke, tapi tadi kan dah kata siap-siap 10 pokok itu untuk Allah. Tak, mereka macam cari jalan juga macam mana nak bagi lebih dekat bahala-bahala itu. Itulah maksud ayat 136. Jadi kalau kita belajar pada ayat ni, rupa-rupanya diletakkan nama Al-An'am itu, Allah nak bagi tahu pada kita, tengok wahai orang yang baca Quran, kau perhatikan betapa teruknya akidah orang-orang Arab dulu dalam melakukan kesyirikan pada Allah. Kesyirikan pada Allah. Lepas tu pula bukan sekadar melakukan kesyirikan pada Allah, mereka melakukan kesalahan-kesalahan lain tadi tu, dari sudut yang bagi-bagi tadi. Bukanlah Allah setuju dengan bagi-bagi tu, tapi nak menunjukkan keadaan kesalahan mereka. Jadi daripada cerita ayat ni, tuan-tuan dan perempuan pun faham, Al-An'am, haiwan ternakan, ada kaitan dengan kesyirikan. Patutlah surah Al-An'am adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, surah berkaitan tentang ketauhidan, surah cerita pasal akidah. Barulah kita dapat relatekan Al-An'am itu rupanya dikaitkan dengan mereka mensyirikkan Allah. Maknanya zaman dulu Al-An'am, macam kita tengoklah sekarang kan, tengok orang India. Kita sebut betul-betul lah. Tengok orang India, mereka buat apa dengan lembu-lembu yang ada? Sepatutnya lembu tu diambil susunya, diambil dagingnya, tapi mereka buat apa? Mereka telah mengharamkan lembu itu untuk dimakan. Mereka muliakan, sedangkan lembu itu Allah yang ciptakan. Inilah sebenarnya apa yang ada pada zaman hari ini sudah ditiru pada zaman yang dulu-dulu lagi. Dekat situlah adanya kesyirikan. Okey. Kemudian kita bacalah ayat lain, kita akan jumpalah. Saya buat contoh tu, ayat ada perkataan Al-An'am, An'am. Ada dalam surah Al-An'am. Okey, yang paling penting apa kita nak bawa? Okey. Yang paling penting adalah selepas kita tahu tentang sebab apa namanya Al-An'am, misis apa sebalik Al-An'am, kita tak boleh catat. Al-An'am ada kaitan tentang kesyirikan kepada Allah. Kesyirikan pada Allah tu apa? Kita kena ambil ayat 136 tadi. Okey, lepas tu pula daripada nama surah tadi, para ulama mereka mengeluarkanlah satu tema. Mereka letakkan, Al-An'am ni kita nak letak tema apa? Para ulama mencari tema dia. Maka di antara tema yang dicadangkan, surah Al-An'am ini temanya cerita tentang mentauhidkan Allah dalam bab kepercayaan dan juga mentauhidkan Allah dalam perbuatan. Okey, maksud dia apa macam ni? Maksud dia daripada cerita Al-An'am tadi, keseluruhan surah Al-An'am tadi, para ulama keluarkan satu tema. Maka daripada kisah Al-An'am tadi, tema dia adalah kita ni kena mentauhidkan Allah, mensatukan Allah, mengesakan Allah dalam semua sudut sebenarnya. Maksudnya tema dia mengesakan Allah dalam semua sudut. Bukan sekadar percaya Allah tu wujud. Sebab tu mereka bagi dua. Kenapa mereka bagi dua? Kerana mereka faham kewujudan Tuhan tu Allah tu. Tapi walaupun mereka percaya Tuhan tu wujud, ada bahagian untuk dia, kan? Kenapa? Dari sudut action, dari sudut tindakan, kenapa pula perlu ada patung-patung? Tuan faham tak? Kan daripada mereka bahagi tadi tu, kan mereka bagi dua, satu untuk Allah, satu untuk bahala-bahala kan. Bermakna dari sudut kepercayaan, mereka dah percaya Allah tu. Tapi dari sudut perbuatan, kenapa pula perlu dibahagikan itu, satu untuk Allah, satu untuk bahala? Itu dipanggil pada perbuatan. Maksud dia, percaya tu dah ada. Janganlah percaya saja, maka dalam perbuatan pun sepatutnya tak perlulah bagi bahagian untuk bahala tu dah. Kan semua untuk Allah. Dan bahala tu pun sebenarnya memang tak boleh
boleh diadakan. Itu di antara tema. Saya harap tuan faham dari sudut tema ni. Lepas tu, tema lain dicadangkan oleh para ulama. Sebab tu dalam nota ni, kita dah combine banyak kitab yang kita rujuk, kita masukkan dalam nota. Okey, kalau merujuk beberapa ulama lain pula kata, tema surah Al-An'am ni, dia ada kaitan tema tentang halal haram. Dari sudut apa tahu? Dari sudut yang boleh menentukan hukum hakam dalam bab makan minum tadi dan sebagainya, dia adalah hak milik mutlak Allah saja. Tak boleh mereka nak memandai-mandai. Sebab tu kalau kita baca surah Al-An'am secara keseluruhan dia, kita akan jumpalah macam soalan yang ditanya minggu lepas tu kan. Mereka pandai-pandai pula bahagi. Daging ni boleh makan, daging ni tak boleh makan, haiwan ni tak boleh ditunggangi, haram naik, haiwan ni boleh tunggangi. Maksudnya mereka memandai-mandai dalam membuat hukuman, dalam menentukan hukum hakam haram dan halal. Jadi daripada kisah itu Al-An'am yang ada 15 ayat tadi, para ulama mengatakan mereka mengeluarkan satu tema lain juga, ada kaitan tentang tauhid juga. Tauhidnya di mana? Tauhidnya dari sudut apa tahu? Dan hanya Allah sahaja yang boleh meletakkan sebarang hukum hakam, hukuman yang ni halal ke haram. Allah saja yang boleh buat. Sesiapa yang pandai-pandai mengubah yang Allah telah tetapkan ia halal, dia haramkan, ataupun sesiapa yang pandai-pandai mengubah yang halal dia haramkan, ataupun dia haramkan apa yang Allah halalkan, dia boleh jatuh kepada syirik. Sebab apa? Kan kita belajar, selama ni kita ingat belajar syirik ni hanya minta tolong saja pada makhluk lain. Tak ada. Kalau siapa belajar pasal syirik dalam Quran, ada banyak jenis syirik. Antara syiriknya dalam bab tadi itulah. Kalau kita mengharamkan yang Allah halal, kita menghalalkan apa yang Allah haram, kita telah ambil kerja Tuhan. Allah saja yang boleh kata ini halal, ini haram. Sebab itu kalau kita belajar tentang hukum halal dan haram dalam Islam, siapa yang mandai menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan secara jelas, maka ia boleh jatuh kepada kufur. Boleh jatuh kepada syirik tau. Macam mana dekat syirik tu? Berkongsi syirik kat mana? Berkongsi kesyirikan macam mana menjadi syirik? Kerana telah mengambil peranan Allah sahaja satu-satunya yang layak menentukan apa yang telah dia ciptakan boleh ke tak boleh. Tapi ada manusia lain, dia ambil tugas itu. Saya kata jelas tak? Saya nak kata jelas tentang maklumat tersebut tentang suratul Al-An'am. Dan kalau tuan-tuan perasan juga dalam suratul Al-An'am, kita akan jumpa banyak ayat pasal tauhid. Diulang sebanyak 49 kali, lebih kurang 30% cerita pasal ketauhidan. Jadi saya tak perlu nak panjang lebar tentang surah Al-An'am. Dah jelaslah pada kita tentang apa? Dah jelas kepada kita tentang surah Al-An'am. Selama ni Al-An'am, haiwan ternakan, rupa-rupanya Allah nak paparkan binatang ternakan tu ada kaitan tentang kesyirikan. Dia beza dengan Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah lembu betina, kenapa pula lembu betina ni kan? Maksudnya daripada nama kita dah nampak dia punya intibati dia. Al-Baqarah lembu betina, tapi kaitan tentang apa lembu betina? Jadi cerita lain. Tapi kalau Al-An'am, binatang ternakan, dia kaitan dia cerita apa? Dia adalah surah Makiyah. Kalau Al-Baqarah, dia surah Madaniyah. Sebab tu kena tahu maklumat itu. Jadi tuan-tuan saya harap tuan-tuan dah jelas kenapa belajar nama surah ni dia memberikan kita kunci, dia berikan kita jalan untuk kita faham ayat by ayat. Tapi sebelum pergi ayat 1, ayat 2, tuan-tuan dah boleh study dulu ayat yang berkaitan dengan nama surah. Maksudnya lepas ni kan nak belajar Quran, nak belajar surah dalam Quran, dia sebenarnya belajar surah dalam Quran tidak semestinya wajib belajar ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tak semestinya juga. Dia boleh belajar pada ayat yang hujung, ayat pertama pun boleh. Tak kisah ayat mana pun. Tidak ada ketetapan pun. Tetapi cara nak belajar faham surah dalam Quran tu, kalau kita ada 165 ayat, contoh kan, ayat tu ada lebih kurang dalam 165 ayat, kita boleh mulakan dengan ayat 136 dulu.
kita minta pada ustaz tu penceramah ke mana pengajar, okey, apa kata kita nak belajar ayat 136 dulu. Kenapa? Kerana dia ada kaitan dengan nama surah. Boleh juga macam tu. Kerana daripada nama itu, ayat yang ada kaitan dengan nama, dia membuka jalan untuk faham ayat 1 sampai ayat 165. Kat situ teknik dia. Lepas tu dalam belajar Quran, jangan, kita kena pandai, kita kena smart. Kita jangan mengikut kaedah yang orang belajar daripada ayat pertama saja. Ingat, kita tidak nafikan, ingat apa yang sebut ni bukan untuk memperkecilkan, tak. Semua itu betul. Tetapi teknik yang kita boleh gunakan, kita belajar ayat, tapi ayat kaitan dengan nama surah. Kenapa? Kerana dia akan membuka kita jalan kepada memahami keseluruhan ayat. Kenapa kena belajar ayat pasal tu? Sebab dari kaitan dengan nama surah. Okey, kat situ dia punya alasan sebab musabab kenapa kita ambil juga jalan untuk memahami nama-nama surah. Okey, kemudian saya teruskan dengan maklumat berikutnya. Sebelum kita pergi kepada surah yang berikutnya, izinkan saya nak menyebut pada tuan-tuan puan, kita nak buat prediction, kita nak buat pertalian. Sekali kita nak kaitkan apakah kaitan Al-An'am dengan surah sebelumnya. Maksudnya, kalau kita baca mula-mula tadi kan, kalau kita tengok masa depan tu, kita jumpa kan Al-An'am surah nombor 6, sebelumnya surah nombor 5 Al-Ma'idah, sebelumnya surah An-Nisa, Ali Imran dan Al-Baqarah. Okey, ini saya bagi maklumat tambahan sekadar nak beri tuan-tuan belajar dari sudut susunan surah. Di sini tuan-tuan dapat maklumat, tuan-tuan akan, kalau tuan-tuan belajar susunan surah kan, kenapa surah Al-An'am letak lepas Al-Ma'idah tu, yang ni kita tak belajarlah dalam surat penamaan surah ni. Kita kena masuk modul yang lain. Sebab selama ni kita buka je Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa kan. Pernah tak kita belajar satu ilmu, kenapa surah tu disusun macam tu? Okey, nak tahu jawapan dia, sebab ada kaitan yang perlu kita ambil perhatian. Okey, tuan-tuan tengok ya, saya paparkan di depan ni. Okey, apa berkaitan dia? Okey, yang ni kita patah balik kepada surah kita dah belajar. Okey, sebelum ingat tak? Al-Baqarah, Allah cerita tentang watak siapa? Kita jumpa dulu watak tentang orang Yahudi. Okey, jelas? Okey. Ketika baca pula surah Ali Imran, Allah cerita tentang siapa? Allah fokus cerita tentang orang Nasrani. Kepincangan mereka, kesalahan mereka. Okey, kita nampak dah balance. Kita nampak ada yang seimbang Okey, ada Yahudi, ada Nasrani. Okey. Kemudian, ketika kita baca surah An-Nisa, walaupun sebenarnya kita tak masuk topik ni, kita tak masuk pada konten ayat dia, tapi saya nak sebut sedikit maklumat supaya lepas ni tuan-tuan tahu dah nak kena belajar ilmu apa lagi. Lepas ni kena belajar ilmu susunan surah. Itu kita akan masuk modul lain. Lepas tu kita buka surah Nisa, kita akan dapati ayat-ayat tu cerita tentang orang munafik. Kita buka surah Nisa, jumpa pasal orang munafik. Okey, kita tengok dah lengkap kan? Al-Baqarah cerita orang Yahudi, fokus pasal orang Yahudi. Buka Ali Imran pasal Nasrani, buka Nisa pasal munafik, buka Al-Ma'idah pula cerita tentang apa? Kalau buka Ma'idah, digabung ke semua sekali maklumat dalam Nisa, dalam Ali Imran dengan Al-Baqarah. Maksudnya surah Al-Ma'idah dia dihimpunkan tentang apa? Dihimpunkan tentang pasal orang Yahudi, orang Nasrani dan orang munafik. Kita nampak tak kenapa Ma'idah letak sebab Nisa? Okey, buka pula surah Al-An'am yang kita sedang baca dan belajar ni. Walaupun kita tak belajar lagi ayat dia, tuan-tuan akan mendapati Allah cerita tentang siapa? Orang musyrikin, orang Arab. Kalau yang Al-Baqarah tadi dengan Ali Imran tentang Ahlul Kitab. Buka An-Nisa cerita tentang orang munafik, orang Arab yang munafik, yang memeluk Islam tapi mereka munafik. Satu kelompok besar juga. Lepas tu pula naik Ma'idah, combine tiga-tiga terus. Naik An-Nisa, dia fokus tentang orang Arab penyembah berhala dan patung-patung, kita panggil dengan musyrikin. Okey. Kenapa saya sebut macam ni? Nanti kita akan sebutkan tentang siapa yang boleh menguasai surah-surah yang daripada depan ni, dia menjadi alim. Nabi yang sebut. Okey, tentang jelas tentang maklumat tersebut. Tapi nak tahu maklumat lanjut tentang golongan-golongan tadi, itu kena belajar ayat by ayat. Okey, yang ini saya selitkan sikit maklumat tentang
rahsia kenapa surah tu disusun begitu. Itu kita akan masuk modul yang khas nanti tentang susunan surah saja. Okey, selesai. Kita nak pergi suratul Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Okey, Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf. Apa nama Al-A'raf? Apa nama Al-A'raf? Al-A'raf, kalau kita buka dia punya nama, yang adalah tempat tertinggi di antara syurga dan neraka. Itu nama Al-A'raf. Kan kita buka pada terjemahan, Al-A'raf itu adalah tempat tertinggi. Tempat tertinggi. Okey, Al-A'raf setakat dapatan bacaan rujukan tak ada nama yang ijtihad para ulama. Nama dia satu-satu nama yang terkenal dan tak ada nama lain, tak jumpa nama lain, memang sebut namanya Al-A'raf lah. Dan Al-A'raf ni, nama ini sudah dikenali pada zaman para sahabat. Di zaman Nabi, nama ni memang dah ada. Maknanya nama ni sudah mereka tahu nama ini. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok hadis ni. Kalau baca hadis riwayat An-Nasa'i dalam sunan dia, okey, Aisyah radhiyallahu anha kata, Aisyah berkata, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi solat maghrib, ada kali Nabi solat maghrib, Nabi baca surah Al-A'raf. Al-A'raf berapa ayat tu kan? 206 ayat Nabi baca dalam solat maghrib. Lepas tu Aisyah kata apa? Farraqaha fi raka'ataini. Nabi bahagikan ayat yang 206 ayat dalam 2 rakaat. Nabi solat maghrib 3 rakaat kan? Tapi Nabi baca 206 ayat pada 2 rakaat. Nabi bahagikan 2. Sebenarnya kita bukan nak cerita hukum fiqh baca Al-A'raf tu, tapi secara tak langsung kita belajar rupa-rupanya selama ni kita ingat sunnah Nabi solat maghrib baca pendek. Rupa-rupanya hadis ini menunjukkan bahawa ada kalanya solat maghrib pun Nabi baca ayat panjang. Ini dah dalil dia. Okey, tapi kita bukan nak cerita hukum fiqh baca panjang ke baca pendek, tetapi kita nak menyebut bahawa inilah buktinya bahawa waktu di zaman Nabi dulu, Aisyah sendiri dia tahu nama tu Al-Baqarah. Sedangkan kita belajar pembukuan Al-Quran berlaku pada zaman siapa? Pada zaman Uthman tu, mushaf tu. Maksud dia, nama Al-A'raf ni sudah dikenali pada zaman mereka berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nama Al-A'raf itu yang ada dalam Quran bukan nama yang dinamakan oleh para ulama semata-mata, tetapi nama itu adalah nama yang berdasarkan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, kalau nama itu adalah nama yang berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ada something, mesti ada mesej yang besar pada Al-A'raf tadi. Maksudnya mesti ada mesej yang besar yang kita kena ambil tahu pada nama tempat tertinggi tadi. Apa pula kaitan tempat tertinggi? Maksudnya sebelum baca 206 ayat daripada nama surah ni, kita dah dapat, Allah bagi kita dapat clue dah. Okey, Al-A'raf ni 206 ayat sebenarnya nak berkisahkan tentang apa. Okey, kita faham tempat tertinggi. Tapi sebelum tu study dulu. Al-A'raf, ingat tak saya kata tadi tengok apa dulu? Surah Al-Makiyah ke Madaniyah? Okey, surah Al-A'raf adalah surah apa tau? Al-A'raf adalah surah Makiyah. Surah yang ketika mana Nabi berada di bumi Madinah sebelum Nabi berhijrah. Al-A'raf. Okey, lepas tu tolong catat. Okey. Surah Al-A'raf adalah surah yang turun setelah Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terus terang. Maksudnya kita kena faham ya, selepas dakwah terus terang. Dakwah terus terang ni tuan-tuan kalau boleh menguasai sirah lah. Kalau boleh menguasai sirah Nabi, satu bonus untuk menghayati Quran turun. Satu bonus. Sebab tu kalau boleh menguasai sejarah, tuan akan dapat rasai tentang macam mana ayat tu turun, kenapa bunyi ayat dia macam tu, tuan akan dapat.
kalau tuan boleh faham tahun pertama hijrah, tahun pertama dekat Mekah ayat mana turun, tahun ketiga turun ayat apa, semua tu ada buku dan ada maklumat. Kalau nak belajar tentang sejarah turun pun boleh. Para ulama dah buat dah, ayat turun musim panas apa, ayat turun musim sejuk apa, semua dah ada maklumat tu. Kerja kita adalah belajar je saja. Okey. Okay, tuan-tuan jelas Okey. Surah Al-A'raf turun sebelum Nabi berhijrah. Dia berada di Mekah. Ingat, di Mekah surah ni turun dalam suasana dakwah dah terang dah. Okey, kenapa saya sebut macam tu? Kerana daripada Al-A'raf nanti kita akan dapat tahu tentang Al-A'raf tu tempat tertinggi di antara syurga dan neraka. Mereka ni siapa? Okey. Kita lihat dulu nama surah ini dalam Al-A'raf ada tak? Okey. Sumber pengambilan nama ni kan, kenapa Nabi mengambil namanya Al-A'raf? Okey, berdasarkan tunjuk Nabi Al-A'raf. Dan dalam surah Al-A'raf itu sendiri ada maklumat tentang Al-A'raf. Jadi kalau nak tahu Al-A'raf, kita buka ayat nombor 46. Nampak tak? Kita mengaji Quran kadang-kadang tak baca ayat pertama pun tak apa dulu. Terus pergi ayat nombor 46 terus. Kenapa pula nak lompat ayat 46? Kerana ayat 46 ayat yang menyebutkan, mengulas tentang nama surah. Sebab sebelum kita baca ayat 1, kita baca apa dulu? Kan kita baca nama surah dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim kan, baru masuk ayat pertama kan. Jelas tak? Maksud dia, nampak tak pendekatan dia? Tak, kadang-kadang tak perlu belajar dalam tu, tapi pergi ayat ada kaitan dengan surah. Bukalah ayat 46 tentang Ashabul A'raf. Okay, Al-A'raf tempat tertinggi, Ashabu tu penghuni tempat tinggi. Okey, tuan-tuan tengok Okey, so, kita baca ayat sekejap lagi. Sekarang ni kita lihat dulu, kenapa surah ini diambil dengan nama Al-A'raf itu. Kenapa? Maksudnya apa reason lain? Pertama kita fahamlah, kerana dalam Al-Quran memang ada Al-A'raf itu. Lepas tu dia berdasarkan petunjuk Nabi SAW, seperti mana Aisyah kata tadi itu betul. Dan kalau kita nak tahu lagi, dalam banyak kisah penghuni tempat tinggi, tidak ada tempat lain dalam surah yang lain. Buka Baqarah tak ada pada surah-surah yang lain. Yang ada dekat surah apa? Yang ada dekat surah Al-A'raf saja. Disebabkan ia satu-satunya surah yang menyebut tentang Al-A'raf, maka ia ditunjulkan, dijadikan ia sebagai nama surah juga. Okey, sekarang kita nak tahu ada apa dengan tempat tertinggi tu. Ada apa dengan tempat tertinggi tu? Okey, kalau buka ayat nombor 46, ayat 47, ayat nombor 48 sampai ayat nombor 49, kita akan jumpa perkataan Al-A'raf. Nampak tak pada ayat nombor 46 tu? Jumpa perkataan wa'alal a'raf. Lepas tu baca ayat nombor 48 ada wanada ashabul a'raf. Jumpa Al-A'raf. Okey, Al-A'raf ni tempat tertinggi. Okey, siapa yang duduk di tempat tertinggi itu dinamakan sebagai ashabul al-a'raf. Okey, jelas. Ashab tu orang yang berada di tempat tinggi itu. Al-A'raf tu adalah tempat tertinggi. Okey, tuan-tuan, siapakah penghuni tempat tertinggi itu? Ulama khilaf dalam mendefinisikan, dalam mengertikan siapa penghuni tempat tinggi itu. Pendapat yang tepat. Okey, saya tak bacalah ayat per ayat ya, sebab kita bukan nak mengaji ayat per ayat, tapi saya tunjukkan terus ayat mana yang kita boleh belajar kalau baca surah Al-A'raf ni. Namanya boleh tengok pada nombor 46. Okey, nanti saya cerita ringkasan dia saja. Okey, begini. Pendapat yang paling kuat dalam menentukan apakah maksud penghuni tempat tinggi itu, kita ambil pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dan ulama lain pun menyebutkan mereka berada tempat tinggi itu siapa? Mereka adalah kaum yang mempunyai kebaikan dan kejahatan yang sama banyak. Tak faham tak? Maksudnya pahala dia dengan dosa dia sama banyak. Itulah mereka yang duduk di tempat tertinggi. Okey, tempat tertinggi itu, tempat tertinggi antara apa dengan apa. Kalau kita baca ayat nombor 46, tempat tertinggi itu, tembok Al-A'raf tu adalah tempat tertinggi. Orang yang duduk di tempat itu, dia tak pergi
dia tak pergi ke neraka. Dia tak masuk syurga, dia pun tak masuk neraka. Kalau kita baca ayat tu dulu, mereka duduk di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Kalau nak tahu mereka itu duduk antara syurga dan neraka di tempat tinggi tu, bacalah ayat nombor 46 tu. Kita akan jumpalah ayat nombor 46 tu. Waktu manusia yang duduk di atas tempat tinggi tu, siapa mereka ni? Mereka ni amal dia dengan dosanya sama banyak. Okey, so dia tak pergi syurga, dia tak pergi neraka pada permulaan. Dia kena faham kat situ dulu. Okey, ketika mana mereka nampak ahli syurga, mereka duduk kat tempat tinggi kan? Mereka nampak kat bawah tu ahli syurga, mereka bagi salam. Lepas tu mereka teringin sangat nak masuk syurga. Akan baca ayat nombor 46 tu. Baca ayat nombor 47 pula, tengok 48. Penghuni tempat tinggi tadi, dia tengok pula kat bawah dia ahli neraka. Dia kenal ahli neraka tu. Dia nampak ahli neraka tu, tapi dalam hati mereka, janganlah dijadikan mereka ahli neraka. Okey, kat situ kita kena faham cerita tempat tertinggi tu. Okey, apakah mesej di balik cerita tempat tertinggi tu? Sebab dia kan jadi nama surah. Kan? Buka-buka surah Al-A'raf tempat tertinggi. Maksud dia ada perkara yang besar pada cerita tempat tertinggi tu. Nak tahu cerita dia apa, mesej dia apa, kena faham dululah. Tempat tertinggi tu siapa yang duduk, kenapa. Lepas buka pendapat Ibnu Katsir, baru kita faham, oh mereka ni dosanya dan jahatnya sama banyak. Okey. Daripada cerita penghuni tadi tu, dia tak pergi syurga, dia tak pergi neraka tadi kan? Maka para ulama, mereka mengeluarkan pula tema daripada nama yang mereka dah study tadi, dah jumpa watak dalam ayat nombor 46, 47, 48 tadi. Maka mereka mengeluarkan tema dia. Tema ni sebenarnya melihat keseluruhan lah, keseluruhan ayat. Maka tema dia, para ulama kata, tema surah Al-A'raf ni, kita boleh cari tema dia adalah, kita letakkan tema dia adalah, kita kena tetapkan pendirian. Nak milih yang benar ke nak pilih yang batil? Faham tak? Dia Al-A'raf tu istilah dia macam kita tak boleh jadi DAP lah. Faham tak DAP? Duduk atas pagar. Duduk atas pagar ni, itu bukan cara Islam. Lagi saya akan tunjukkan bukti lagi tentang tema ni. Sebab itu, sebagai seorang Islam, kita ingat tadi saya katakan, surah Al-A'raf, surah yang turun ketika orang Islam berdakwah dengan terus terang, dan mereka ditubi kiri dan kanan, mereka diancam bunuh dan sebagainya. Jadi turunnya surah Al-A'raf ni nak memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad dan orang Islam ketika itu, dan kepada kita bahawa kalau zaman Nabi dulu ayat diturun, Nabi baca, maka pada watak orang yang tak pergi syurga, tak pergi neraka ni, dulu tempat tinggi tadi, kenapa? Kerana kalau kita tengok kan, dosa pun buat, pahala pun buat, sama tinggi. Maksud dia, tema dia ni maksudnya, dia akan keluar tema dia, kita semua kena memilih. Nak pilih yang benar ke, nak pilih yang batil. Jadi ketika story dekat Madinah tu, ayat ni soalannya memberitahu kepada Muhammad, okey Muhammad, nak meneruskan bersama dengan Islam ke, nak tolong agama Allah ke, ataupun nak pergi kepada siapa? Nak pergi kepada orang Arab musyrikin. Begitu juga para sahabat. Ayat ini turun cerita, kamu semua nak bersama dengan orang yang benar ke, nak bersama dengan orang yang batil? Surah ini, kalau ada yang kata saya tengah-tengah, kalau ada yang kata tak, saya tengah-tengah, dengan Nabi Muhammad pun tak nak ikut, dengan Nabi Muhammad pun tak nak ikut, orang kafir miskin pun tak nak ikut tengah-tengah, maka Al-A'raf memberikan jawapan, kalau kau duduk tengah-tengah, kau tak memilih mana benar dengan yang batil, kau jadi seperti orang duduk tempat tinggi tu, tak ke syurga, tak ke neraka. Kita faham tak cerita dia? Sebab kita sebagai seorang Islam, tentulah kita kata apa, saya nak ke syurga lah, saya tak nak duduk tempat tinggi tu. Kalau kau nak syurga, kau kena memilih perkara yang benar, duduk bersama kumpulan yang benar, duduk berjuang dengan Nabi Muhammad SAW, perjuangkan Islam. Kalau kita ambil ayat tu pada zaman itu, tapi ayat ni kita baca pada hari ni, Allah Ta'ala beritahu kat kita. Nampak tak? Ada tak di kalangan kita yang nak tolong Islam pun tak tolong, nak tak Islam pun ada tak? Ada tak kita manusia yang duduk jadi natural? Faham tak? Dakwah tolong Islam pun dia tak kecil Islam sebab dia Islam, tapi nak tolong Islam pun tak tolong. Faham tak? Dia jadi orang yang tengah-tengah.
surah Al-A'raf ni mengajar kita tak boleh jadi orang yang tengah-tengah. Orang yang tengah-tengah tu boleh lihat wataknya daripada Al-A'raf tu. Dah jelas tak? Jadi dah jelas tak tentang tema ni. Untuk kukuhkan lagi tema ini daripada nama tempat tertinggi, tak pergi syurga, tak pergi neraka tadi, tuan-tuan perasan ataupun tidak, dalam surah Al-A'raf, tuan-tuan pernah baca tak kisah Ashabus Sabti yang Allah tukar mereka menjadi kera? Tuan-tuan baca ayat 163 Al-A'raf dengan ayat 166 surah Al-A'raf, ada orang Yahudi menjadi kera. Memang jadi kera betul. Jadi monyet. Jadi kera sama ya. Wallah lah beza lah. Tapi kira dah tu monyet lah. Mereka menjadi kera. Okey. Saya minta nanti kerja rumah dan tambah cerita ni. Ni kalau nak belajar Al-A'raf, boleh juga baca cerita ni. Boleh baca cerita Al-A'raf, baca hati kisah ni. Apa ada di sebalik kisah ni? Ni paling penting. Apa yang ada pada sebalik kisah ni? Di sebalik kisah ni yang penting. Okay, nanti baca sebab kita bukan belajar ayat per ayat. Saya nak sebut contoh ayat yang memberikan, menguatkan tentang basis di sebalik nama surah tempat tertinggi tadi. Okey, kalau tempat tertinggi tadi ada orang duduk tengah-tengah antara syurga dan neraka. Maksudnya mereka pihak yang ketiga lah. Tak syurga, tak neraka. Pihak yang ketiga. Okey, dalam kisah Ashabus Sabti ini sebenarnya ada juga tiga pihak. Ada tiga pihak. Kalau kita tengok tempat tertinggi tadi, ada pihak masuk neraka, ada pihak masuk syurga, ada pihak duduk tengah-tengah. Cerita penduduk yang memancing ikan hari Sabtu ni, yang akhirnya Allah menukar mereka menjadi kera ni, ada tiga pihak ni juga. Cuba tengok ayat neraka. Saya nak sebutlah ayat dia satu persatu ya, tapi saya tak bawa lah ayat dia, tetapi baca dekat ayat tu, nanti kita akan jumpa ada tiga kategori manusia. Kita tengok ya, tiga kategori manusia. Okey, pertama nanti kita akan jumpa ayat dekat 163 sampai 166. Kita akan jumpa ada tiga jenis manusia yang berada di tempat tersebut. Ada yang pertama, dia langkah perintah Tuhan, dia tangkap je ikan tu. Ini pihak pertama. Ini pihak pertama. Ada pihak kedua, pihak yang memberikan dakwah. Dia kata tak boleh tangkap ikan hari Sabtu, kan Allah kata tak boleh lah. Maksudnya pihak kedua ni pihak yang beriman dengan perintah Allah, bahkan dia tegur pihak yang langgar perintah Allah. Jadi ni kita nampak watak apa kan? Watak syurga seorang, kita nampak watak neraka kan? Orang tangkap ikan langgar, tentu dikaitkan dengan neraka. Orang tegur tadi yang tak buat tadi dikaitkan dengan syurga. Okey, baca pula kisah orang yang mancing ikan hari Sabtu ni. Ada satu pihak lagi, dia berdiam diri. Dia diam ni maksudnya apa? Dia tak tangkap ikan. Dia tak tangkap ikan hari Sabtu. Tapi dia juga tidak menegur. Dia tak ambil kisah. Ada tu kisah orang nak tangkap ikan. Ini pihak ketiga. Itu dah jelas. Nampak tak? Tiga pihak ni ada tak related tak dengan penduduk tempat tertinggi tadi? Kalau kita ambil kisah ni dikaitkan dengan tempat tertinggi tadi, maka tempat tertinggi tadi kaitkan dengan watak siapa? Dikaitkan dengan watak orang yang berdiam diri. Dia tak tangkap ikan. Tapi dia juga tidak mencegah. Dia tak cakap, dia tak berdakwah. Okey, jelas tak? Kita nampak tak ada tiga. Jadi rupa-rupanya kalau tuan boleh faham ayat Quran macam ni, tuan-tuan akan kata, rupa-rupanya peletakan cerita di dalam Al-Quran itu tepat pada tempatnya. Kenapa Allah tak letak cerita ni penduduk mancing ikan ni dalam Al-Baqarah? Kenapa tak letak cerita penduduk yang tangkap ikan ni hari Sabtu tu pada surah Ali Imran? Kenapa? Sebab itu kita belajar, kita akan dapat meyakini bahawa Allah Ta'ala lah, ini adalah kalam Allah. Allah buat ni memang tepat, letak cerita ni tepat pada tempatnya. Okey, dah jelas tak? Maksudnya cerita yang tangkap ikan hari Sabtu dengan cerita orang berdiri di tempat yang tinggi dari tak pergi syurga neraka ketika turun di zaman Nabi, memberikan basis kepada para sahabat, beri basis kepada orang Islam, kau nak jadi kumpulan mana?
jadi kumpulan yang berdiam diri macam penduduk hari Sabtu tu ke? Ke kau nak jadi kumpulan kedua yang mereka bersama dengan Allah menegur orang bersalah? Kan kita sebut tadi dakwah secara terang kan. Ada orang dia tak nak dakwah pun diam je sekali kemampuan. Dia tak nak sokong mana-mana. Maka Al-A'raf ini memberikan mereka satu petunjuk, satu panduan. Dalam Islam, kita kena memilih yang benar daripada memilih yang batil. Dan tidak boleh jadi orang yang duduk di antara kedua-duanya. Tak boleh jadi tengah-tengah, tak boleh. Duduk atas pagar, tidak boleh. Dalam agama, kena pilih. Tapi tentulah kita baca Al-Quran tak naklah saya jadi macam orang tangkap ikan tu yang Allah tukar menjadi kera. Saya nak jadi kumpulan kedua yang berdakwah, yang menegur. Saya tak nak jadi kumpulan yang dia pilih, tak nak lah. Tegur pun tak nak, buat pun tak nak. Buat tu of tak. Istilah tak boleh. Jadi saya harap tuan-tuan jelas tentang kisah surah Al-A'raf. Sedikit sebanyak. Nampak tak betapa besarnya, betapa pentingnya mengetahui nama. Tuan-tuan dah dapat soalannya ayat ni terdapat tema dia kan. Okey, kalau tuan-tuan nak buatkan lagi, kalau tuan-tuan nak tahu ayat Al-A'raf 206 ni cerita tentang tema tadi kan. Tema tadi sebab turun surah tu ketika dakwah tu terang kan. Ayat surah Al-A'raf ni bagi kekuatan kepada sahabat. Ikutlah Rasul tu. Berjuanglah dengan Rasul tu. Jadi apa-apa berjuanglah. Jangan ikut orang kafir ni. Okey, lepas tu jangan jadi orang yang tengah-tengah. Tak boleh kan? Cara nak mantapkan lagi Al-A'raf ni kalau kita perasakan, daripada 206 ayat, setengah daripada 206 ayat, lebih setengah saja, lebih daripada 206 ayat, bukan lebih maksudnya, lebih separuh dalam surah Al-A'raf yang berjumlah 206 ayat itu ada kisah-kisah Nabi. Kita kena faham di situ dulu. Okey, kenapa dengan kisah Nabi ni? Kalau kita baca cara Allah Ta'ala bawa kisah Nabi, hampir separuh, lebih daripada separuh ayat cerita pasal Nabi tu, tuan-tuan akan dapati dia kena pada tema surah itu. Kita tengok tengok. Okey, cuba perhatikan baik-baik. Okey, kalau kita buka kan dalam Al-A'raf, tadi kita kata apa? Lebih daripada separuh dalam surah Al-A'raf cerita pasal Nabi. Tapi cerita pasal Nabi ni, kita tengok mesej dia apa. Mesej dia nanti pergi pada tema. Dan mesej cerita pasal Nabi ni nanti dia akan pergi pada nama surah. Tengok betapa bijaknya Allah meletakkan cerita pasal Nabi pada surah yang tertentu. Okay, kalau kita baca kisah Nabi Nuh, adalah kita baca ayat dia. Sebab kita bukan baca ayat dia, tapi saya nak memberikan tuan-tuan jawapan tentang daripada nama surah tadi tu, keluarnya tema, lepas tu ada cerita penduduk tangkap ikan hari Sabtu. Selama ni kita belajar je, tapi pernah tak kita bertanya, kenapa ya cerita ahli tangkap ikan tu duduk dalam surah Al-Baqarah? Kenapa ya? Lepas tu pula kenapa banyak pula kisah para Nabi dalam surah ni? Jadi kita belajar je lah. Pak Anam boleh baca tu bagus kan, senang je kan, belajar je. Okay, hari ni belajar surah. Okay, start baca je. Tapi kita kena kritis sikit. Kritis ni maksudnya, kritis ni bukanlah kita nak banyak tanya, tapi sebagai seorang Muslim belajar, kita belajar ayat ini Allah yang turunkan, Allah yang susunkan, mesti ada sebab. Nama surah tu berdasarkan pada Nabi bagi, tentulah ada sebab. Allah tidak buat sesuatu tanpa ada sebab dia. Jadi sebab dia kenalah belajar. Okey, kisah Nabi Nuh jumpa, Nabi Hud jumpa, Nabi Soleh ada, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Syu'ib, kisah Nabi Musa. Okey, dah dapat dah kisah Nabi, ada berapa Nabi? Ada 6 kan? Hampir separuh daripada 200 ayat. Okey, yang tuan-tuan ya, ketika Allah cerita pasal Nabi-Nabi ni kan, nanti kita akan dapat isi di sebalik Nabi-Nabi ni, apa tahu? Allah akan bawa kita cerita, Allah akan tunjukkan siapa yang berpegang kepada kebenaran, ikut Nabi-Nabi ni, dia berjaya. Tetapi faham tak? Cara Allah Ta'ala bentangkan cerita Nabi ni pada surah ni, dia bawa kepada cerita siapa pilih ikut Nabi ni, dia berjaya. Seolah-olah surah Al-A'raf ni, dia bagi bisnis kepada para sahabat, orang semua mana pun kamu akan berjaya. Seperti mana
mana cerita umat-umat Nabi dalam surah Al-A'raf. Kita tengok ayat ni. Saya bagi beberapa contoh. Kita tengok ya. Kalau kita baca kisah Musa, kita ambil 2 ayat saja. Maksud saya tengok bagaimana Allah nak present ayat tu dia punya bunyi dia, bentuk ayat dia, ayat yang berbentuk yang hak itu menang, yang benar. Betul tak? Cuba cakap hak wa batala ma kanu ya'malun. Maka Allah kata apa? Maka sabitlah kebenaran dan batallah sihir. Tetapi nampak perkataan hak dengan batil. Boleh berkata hak dengan batil. Tapi letak kisah Nabi Musa. Maksudnya kisah Nabi Musa ni dalam surah Al-A'raf nak bagi motivasi kepada orang Islam ketika itu di zaman Nabi itu. Tengok korang, kalau korang ikut Nabi Muhammad SAW, perjuangkan ikut Nabi berdakwah, tekan kuat dengan Islam ni, korang akan jadi macam mana Musa menang melawan ahli sihir. Okay. Baca kisah lain pula. Okay, contoh. Siapa yang berpegang kepada kebenaran, okay, Allah akan beri kejayaan. Jadi tengok. Contoh dia, kita baca kisah Nabi Nuh. Tengok ayat. Cara Allah bentangkan ayat ini, cerita Nabi Nuh, Allah bawa bentuk macam ni. Bentuk dia, siapa pegang kepada kebenaran, ikut Nabi yang bawa kebenaran, dia berjaya. Tengok Allah kata. فَكَذَّبُوا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. Kita baca sampai hujung ayat lah. Saya tak nak sebut. Biarkan makan masa panjang. Cuba kita sebut terjemahan dia. Maka Allah kata apa? Siapa-siapa yang dustakan Nuh, kan Allah kata apa? Allah kata ada orang dustakan Nuh, tapi ada tak orang ikut Nuh? Ada. Siapa ikut Nuh tu jadi apa? Kami selamatkan Nuh dan orang bersamanya di dalam bahtera, kami tenggelamkan. Okey. Tuan-tuan perasan tak kalau kita baca ayat ni dengan hati yang lapang, bacakan. Kenapa Allah sebut ayat dia bentuk cerita pada kisah ni? Siapa yang ikut Nuh selamat. Siapa yang tak percaya dekat Nuh dia tenggelam. Kita dapat nak punya bisnes kan? Maksudnya Nuh bawa kebenaran tak? Dia bawa benar, ya. Siapa ikut benar, dia percaya. Siapa tak ikut benar, dia gagal. Okay. Nak tahu lagi style ayat dia macam ni, baca kisah lain. Tengok, kisah Nabi Hud. Allah kata apa? Allah kata, apa tak pattern ayat dia? Allah kata, maka kami selamatkan Hud dan orang yang ikut dia. Dan kami binasakan orang yang dustakan. Sama macam kisah Nuh tadi. Kita tengok bagaimana style pattern ayat yang Allah bawa buat cerita tu. Kan kita perasan, kita baca, oh kita Nabi Nuh, tapi kalau kita bandingkan dia punya ayat ni, kita dapati pattern dia sama. Nak tahu lagi, baca lagi. Allah kata apa? Allah kata fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin. Allah kata apa? Siapa yang ikut Lut dengan keluarga dia kami selamatkan, melainkan isteri dia dibinasakan. Okay. Kita tengokkan style pattern ayat yang datang dari Allah ni, dia menyediakan ayat dia sama dia pattern dia, walaupun cerita berbeza, tapi dia punya kesimpulan di hujungnya apa? Siapa berpegang kepada benar, siapa berpegang kepada hak, dia akan sukses. Siapa yang memilih kebatilan, dia akan gagal. Jadi ketika surah Al-A'raf diturun bagi semangat kepada Nabi dengan para sahabat, okay, kita kena perjuangkan Islam bersama dengan Nabi Muhammad, berjuang. Siapa ikut Nabi Muhammad, dia akan sukses. Siapa ikut Nabi Muhammad memilih dengan kafir, dia akan gagal. Seperti mana gagalnya orang sihir melawan sihir Musa, seperti mana gagalnya orang yang mendustakan Nabi Nuh, seperti gagalnya orang yang mendustakan Nabi Lut, seperti gagalnya orang mendustakan Nabi Hud. Jadi cerita tempat tertinggi tadi tu keluarlah tema tadi. Apa tema dia tadi? Apa tema dia? Kita tengok macam mana tema tu boleh keluar. Dan macam mana tema tu keluar, dia ambil juga daripada nama surah tadi. Okey, terjelas Okey, baru kita masuk surah lain. Waktu pun dah dekat surah kita apa? Kita pergi pada tema. Teringat tak tema tadi apa? Kita kena choose. Lepas kita pilih, kita kena tetapkan pendirian di antara kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya kita pilih kebenaran yang benar. Surah Makiyah. Okey. Jelas Jadi kumpulan yang duduk tempat tinggi tadi, syurga pun tak pergi dan pun tak pergi. Kena pilih kerana zaman ini.
akan diberikan pilihan. Okey, dia percaya. Siapa dah pilih, dia gagal. Macam itulah ayat-ayat cerita-cerita yang diletakkan tepat sesuai pada konteks surah Al-A'raf. Apabila Al-A'raf, kita nak pergi surah yang satu lagi kalau sempatlah. Tapi saya bagi nota tambahan ya. Ni saya dah bagi nota dah. Ini nota tambahan. Ini adalah nota baru. Kita dah masuk surah Al-Anfal. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan? Nampak ya? Ada sebarang persoalan. Okey, kita boleh tengok Al-Anfal dia. Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Surah nombor 8. Okey. Sekarang kita nak masuk cover juzuk berapa tau? Al-Anfal dia juzuk 10. Juzuk 10 surah Al-Anfal. Juzuk Al-Anfal ni kita cover juzuk 10. Maknanya kita dah belajar juzuk 10 dah malam ni. Cepatkan belajar juzuk 10. Lajunya juzuk 10. Tak, kita akan belajar ayat per ayat. Kita nak belajar intisari ayat yang tajuk. Kita nak belajar tema, nak belajar tajuk pokok dalam surah-surah dengan merujuk kepada nama surah. Daripada nama surah akan keluarnya lah tema, akan keluarlah dia punya intisari utama dalam surah tersebut. Dah belajar kat situ, baru dah belajar ayat per ayat. Nanti senang untuk belajar. Okey, lepas ni kalau dengar orang baca Al-A'raf dah boleh cerita kan? Dah boleh sebutkan walaupun tak hafal pun 206 ayat tu. Tapi kita tahu, ni surah turun waktu bila, daripada cerita tersebut. Jadi lepas ni kalau nak bagi motivasi, kalau kita nak sampaikan maklumat berpegang dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW, berpegang dengan fikir benar. Baik, kita nak pergi surah Al-Anfal. Tapi sebelum ada soalan ke, kita buka satu soalan. Kita lepas bersedar ke Jibril? Saya tak apalah apa sebenarnya. Kisah tuan-tuan. Macam mana? Ada soalan ke berkaitan dengan tajuk kan? Okey, kita buka dulu 1-2 soalan. Rehat sikit macam kita tengok satu soalan berkaitan dengan tajuk kita. Kalau boleh fokus pada tajuk. Ada soalan ke? Mungkin nanti boleh bukakan, unmute kan? Sebelum kita masuk surah Al-Anfal, boleh lagi ke ni? Masuk kan? Boleh belajar lagi ya. Maksudnya otak tu boleh menerima lagi ya maklumat malam ni ya. Saya tak apa. Saya insyaAllah saya boleh teruskan. Tapi kan makin malam dia makin penat sebenarnya. Makin penat. Otak kita pun makin penat. Banyak benda nak belajar kan. Pagi dah belajar, tengah hari belajar, duha belajar, zuhur belajar, malam belajar. Saya minta maaf. Penyampaian saya memberikan soalan, saya teruskanlah dengan surah Al-Anfal. Okey, kita belajar sikit surah Al-Anfal. Sikit saja maklumat surah Al-Anfal. Okey, apa makna Al-Anfal? Adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Okey. Ingat tadi kita belajar kan? Mesti kita akan bertanya-tanya. Okey, kita sebagai pelajar yang kritis, ya. Ada apa dengan harta rampasan perang? Okey. Daripada nama ni sebenarnya terdapat detek sebenarnya. Allah Ta'ala bagi dia laluan kunci dan faham Al-Anfal. Al-Anfal ni kalau kita belajar, Al-Anfal dia ada berapa ayat tuan-tuan dan puan? Al-Anfal dia ada lebih kurang dalam 75 ayat surah Al-Anfal. Kita tak hafal pun surah Al-Anfal 75 ayat tu. Tapi dengan kita belajar nama ni, dia berikan kita satu kunci untuk faham keseluruhan surah Al-Anfal ni kita pasal. Okay. Sebelum kita pergi kepada kenapa nama surah tu Al-Anfal, kenapa surah tu bermaksud harta rampasan perang, kita lihat dulu. Siapakah yang menamakan
menamakan surah itu dengan surah Al-Anfal? Jawapan nombor 1, ia memang ada dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang menamakan surah itu dengan surah Al-Anfal. Surah harta rampasan perang. Dan kalau kita buka kitab tafsir, kita buka kitab-kitab pasal surah-surah Quran ni, ada juga nama lain yang para ulama namakan ia. Tapi nama ni nama yang tidak berdasarkan kepada hadis lah. Tetapi nama ini nama yang dinamakan berdasarkan kepada ayat yang 75 tu cerita tentang apa. Maksudnya macam tu. Contoh, para ulama ada menamakan surah Al-Anfal ni kadang-kadang dengan nama surah Badar. Jadi kalau dengar lepas ni ada mana-mana kata, awak dah baca dah surah Badar. Mana pula surah Badarnya? Surah Badar tu adalah nama lain bagi surah Al-Anfal. Tapi nama ni bukan nama yang Nabi bagi nama itu dengan nama surah Badar. Tapi nama yang para ulama, istilah para ulama, sebab surah tu cerita ada kaitan tentang perang Badar, maka para ulama namakan dia surah Badar. Kadang-kadang kita dengar disebut surah Al-Anfal ni dengan nama surah Al-Jihad. Sebut saja jihad. Jihad kan berperangan. Kenapa para ulama namakan dia surah jihad? Kerana Badar adalah jihad yang pertama sekali para sahabat pergi berjihad. Di mana? Di Badar. Okey, daripada nama ni pun kita dah boleh macam kita dah dapat kunci dah. Okey, pasal harta dan pasal perang. Okey, perang apa? Perang Badar. Okey, perang Badar. Lepas tu nama jihad. Nama jihad ni kenapa dinamakan nama jihad? Kerana inilah surah yang pertama sekali menceritakan tentang keluarnya jihad para nabi dan juga para sahabat semasa perang Badar. Apa kaitan dengan harta rampasan perang? Nanti kita akan ceritakan. Okay. Kita tengok dulu tentang di manakah dalil yang mengatakan bahawa surah Al-Anfal ini adalah nama yang dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk Nabi. Ada hadis dia. Kalau tengok hadis riwayat Al-Bukhari, dalam hadis riwayat Bukhari ada satu cerita Ibn Abbas. Ibn Abbas ni ketika dia ditanya oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id Ibn Jubair pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang surah Al-Anfal. Maknanya para sahabat sudah tahu nama Al-Anfal tu. Jadi Ibn Abbas kata apa? Surah Anfal itu nazalat fi Badrin. Dia diturunkan di Badar. Badar ni adalah tempat yang para sahabat berperang perang Badar. Okey, maksudnya surah Al-Anfal ini adalah surah yang diturunkan ada kaitan dengan perang Badar. Okey. Tapi kenapa namanya harta rampasan perang, Ustaz? Kenapa tak namakan dia Badar? Kan mesti tanya kan. Maksudnya Badar nama surah juga, tapi nama tu bukan nama Nabi yang namakan. Tapi itu adalah pendapat daripada para ulama. Okey. Kerana para sahabat dia tengok cerita Badar. Kalau tengok cerita Badar tu, perang Badar tu mereka namakan surah tu surah Badar. Tapi Nabi tak namakan dia surah Badar, tapi dia surah Al-Anfal, harta rampasan perang. Kenapa tak namakan dia surah perang Badar, tapi kenapa dia namakan surah Anfal? Dia ada kaitan, tetapi mesej yang lebih utama yang nak disampaikan pada nama harta rampasan perang itu daripada nama Badar. Dua tu ada kaitan. Tapi kenapa Al-Anfal? Ada apa mesej di sebalik Al-Anfal? Okey. Gini Okey. Nama Al-Anfal kita faham dia ada kaitan tentang harta rampasan perang. Okey, harta rampasan perang. Dan kalau kita nak cari perkataan Al-Anfal itu ada pada permulaan ayat pertama lagi. Dalam surah Al-Anfal kita akan jumpa perkataan Al-Anfal. 2 kali Allah ulang. Ayat pertama. Okey. Daripada ayat pertama ni, dia menjelaskan kita kenapa Nabi namakan dia Al-Anfal. Okey, kalau kita baca yang pertama kan, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya dekat engkau wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Okey, siapa yang tanya harta rampasan perang tu? Yang tanya tu adalah sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang
Ada. Okey. Dalam banyak-banyak ayat Allah paparkan dulu persoalan yang para sahabat tanya tentang perang, tentang harta rampasan perang ni. Okey. Lepas tu Allah kata pada Nabi Muhammad, qulil anfalu lillahi wa rasulih. Allah kata bagi jawapan dekat mereka, katakanlah harta rampasan perang itu terserah kepada Allah dan Rasul nak bagi macam mana. Okey, maksudnya macam ni. Okey, maksudnya macam ni Al-Anfal ni, okey, kita nak cari jawapan dia. Kita nak mencari kenapa Allah Ta'ala letak, kenapa nama Al-Anfal? Apa di sebalik nama harta rampasan perang kat Al-Anfal ni? Okey. Kita, okey, okey, ya. Tersambung Kita ada kita ada soalan. Okey, ada soalan. Baik. Nak Ustaz boleh baca daripada chat tu kan nak saya bacakan? Kejap. Saya baca pada chat lah. Ada soalan dia apa? Chat tu ada Okey. ada soalan. Okey. Soalan, okey. Daripada, okey. Dia ada soalan pertama tanya, tema surah Al-An'am dan surah Al-A'raf pasal ketauhidan dan akidah. Zah tanya. Jadi tema surah Al-An'am dan surah Al-A'raf pasal ketauhidan dan akidah. Jawapan dia. Kenapa Zah jawapan dia? Okay, Zah tanya. Surah Al-An'am dengan Al-A'raf pasal ketauhidan ke? Ya, jawapan dia ya. Al-An'am pasal ketauhidan, Al-A'raf pasal ketauhidan juga. Kenapa kita kata ya? Kenapa kita kata ya? Kerana surah Al-An'am dengan surah Al-A'raf adalah surah Makiyah. Kalau surah Makiyah, dia memang ayat dia akan cerita tentang 3 perkara akidah tadi. Cerita pasal Allah, cerita pasal Rasul, cerita pasal hari kiamat. Okey, jadi pasal Al-An'am dengan Al-An'am dengan Al-A'raf dia. Cuma daripada tiga tajuk tadi tu, kalau surah Al-An'am dia lebih nak fokus kepada menekankan dari sudut Allah, ketauhidan. Tapi ada juga cerita pasal Rasul, cerita pasal hari kiamat. Tapi dia lebih merujuk, dia lebih kepada ketauhidan. Sebab tu kalau dalam nota tu saya tak sempat nak cerita tentang ayat Quran, kita akan jumpa banyak Allah sebut tentang gunakan kaedah huwa kul. Okey, situ. Itu jawapan dia tak. Kemudian kalau pasal Al-A'raf ni dia ada cerita juga pasal Allah, tauhid dengan hari kiamat dan sebagainya. Tapi Al-A'raf ni dia lebih banyak. Ingat tak Al-A'raf cerita pasal apa? Al-A'raf tadi kita sebut kan, hampir lebih pada setengah ayat cerita pasal Rasul kan. Bermakna Al-A'raf ni dia ada pasal tahu akidah, tapi dia lebih merujuk kepada kerasulan. Dia pergi kepada tema rukun iman Rasul. Itu kita kena beza. Al-An'am, Al-A'raf cerita pasal akidah. Allah ada, Rasul ada, akhirat ada. Tapi dekat Al-An'am dia lebih banyak merujuk kepada ketauhidan. Tapi dekat Al-A'raf dia banyak merujuk kepada kerasulan. Di situ wallahu a'lam. Okey, bos tema dia sama? Ya, sama. Cuma samanya sebab dia merujuk kepada akidah. Tapi bezanya dari sudut penekanan akidah kepada Allah, tauhid kepada Allah ataupun iman kepada Rasul. Itu saja yang membezakan. Okey. Another question dia tanya, Nabi yang namakan semua surah dalam Quran ke atau sebahagian? Okey. Kalau siapa yang dah ikut pengenalan, dekat pengenalan telah pun kita sebutkan bahawa dekat mula-mula siri pertama dulu sebelum kita masuk surah Baqarah, kita dah sebutkan pendapat yang tepat bahawa semua surah dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia adalah tauqifi. Dia adalah tauqifi. Walaupun ada pendapat ulama yang kata okey, betul, kebanyakannya Nabi yang namakan, tapi ada sebahagian dalam ijtihad. Memang ada pendapat macam tu. Memang ada pendapat kata sebahagiannya adalah ijtihad Nabi. Tetapi kita memilih pendapat, tengok nota yang mula-mula. Pendapat yang tepat semua itu Nabi yang menamakan, maknanya tauqifi. Sebab itu dalam setiap nama surah, kalau belajar Safat An-Nas nanti, kita akan letakkan sumber nama. Seperti mana kita dah bentangkan tadi pada surah Al-An'am dan begitu juga surah Al-Anfal. Kat situ, itu jawapannya. Okey, soalan lain adalah
Tu je lah soalan dia. Dekat chat tu. Ustaz, Ya. ada kita dapat beberapa feedback Ah, dia bagi cadangan lah, cadangan kalau kita boleh buat kelas start 8.30 malam, Ustaz. Saya 8.30 malam dialu-alukan. 8 pun boleh. 8.30 pun boleh. Sebab memandangkan kelas ni solid, Ustaz Syarah solid 1 jam setengah. Betul tak Ustaz? Okey, betul. Lepas tu kita mulakan dengan sesi question dan answer. Takut orang mengantuk. Lepas tu ada feedback daripada Sabah Sarawak Ustaz. Dia cakap dah lewat untuk mereka kalau start pukul. Oh, betul lah, betul. Memang saya ada Sabah Sarawak. Mohon maaf ya. Mohon Sebab kita ampun. ada jemaah daripada Sabah Sarawak, Brunei. Saya ikut je, saya ikut. Saya nak buat pukul apa, insyaAllah saya boleh. Jadi kalau semua setuju, start pun setuju, kita start 8.30 lah sebab isyak boleh je nak dilewatkan. Ada kala sunat dilewatkan. Ya. Okey. Takut orang nak pergi office esok kan. Betul. Tajuk kita ni pula penuh dengan fakta dan takut berat kan, malam-malam lagi lewat malam. Kalau nak boleh pukul 8 pun okey juga. 8 takut rushing Ustaz sebab kita maghrib lewat. Oh ya, yeah. Okey. Boleh lah. 8.30 mungkin just nice. Okey, boleh. Ni ada jemaah daripada Lili Has. Dia cakap setuju sebab saya dari Sabah. Okey, baik. Iyalah, bah. Kita buat nanti. Ya, Pak. Okey. Ada soalan lain? Soalan ditanya minggu lepas tu saya tak sempat lagi cari jawapan. Nanti insyaAllah saya akan jawab pada minggu akan datang. Dan satu lagi, kalau tu ada soalan tentang surah-surah, nama surah dan soalan macam saya tanya tadi juga, tak perlu nak tunggu minggu untuk kita belajar boleh. Mungkin boleh hantar pada host ke ataupun boleh tanya dekat mana-mana channel group yang ada boleh tanya kat situ. Nanti kita boleh jawab semasa kelas akan datang kalau ada lah. Kalau ada pun boleh juga. Allah ta'ala. Ada soalan, ada jemaah yang bertanya Ustaz, macam mana nak tengok siri yang lepas. Kita dah tulis link Telegram kepada chat. Tengok ada link Telegram yang dekat chat tu. Dalam Telegram ada Ustaz postkan recording yang lepas-lepas lah. Tak ada. Ada bagi ya? Tak apa. Nanti saya hantar pada Ustaz. Nanti boleh post. Ustaz postkan di Telegram. Ramai setuju 8.30 Ustaz. InsyaAllah. Okey, boleh. Minggu depan. Okey. Kira minggu depan kita belajar surah Al-Anfal. Okey, dari nota tu saya bagi surah Anfal sampai surah Yunus. Okey, minggu depan kita guna nota yang ada ni Al-Anfal. Kita akan belajar surah Al-Anfal. Kita belajar